Nama sebenar Nanny Doss adalah Nancy Hazel. Dilahirkan di Blue Mountain, Alabama pada tahun 1905 kepada pasangan James dan Loisa Hazel. Nanny mempunyai 3 orang adik-beradik perempuan dan seorang abang. Dia mempunyai permulaan hidup yang normal seperti kanak-kanak lain dan merupakan seorang yang berkelakuan baik. Sebagai gadis muda, Nanny membesar dengan novel-novel romantik. Pada usia 16 tahun, dia telah mengawini Charlie Bragg hanya selepas 4 bulan menjalinkan hubungan cinta. Mereka bertemu di sebuah kilang pengeluar kain di mana keduanya bekerja. Mereka memiliki 4 orang anak perempuan sepanjang perkahwinan. Menjadi seorang ibu bagaimanapun bukanlah sesuatu yang mudah, dan Nanny menghadapi kesukaran menyesuaikan diri dan dia mula menjadi seorang pemabuk. Apabila 2 orang anak perempuannya mati secara mengejut dan misteri, Charlie melarikan diri daripada Nanny bersama seorang lagi anak mereka, Melvina. Charlie meninggalkan seorang bayi yang baru lahir, Florine, dalam jagaan Nanny. 2 tahun selepas perceraian dengan Charlie, Nanny telah berkahwin dengan Frank Harrelson dan mereka tinggal di Anniston, Alabama. Walaupun Frank seorang alkoholik dengan rekod jenayah, perkahwinan mereka bertahan selama 16 tahun, namun segalanya bukan indah belaka. Pada tahun 1945, ketika di sebuah parti di rumah mereka, Frank telah menyerang Nanny secara pribadi. Tindakan ini adalah satu kesilapan besar buat Frank dalam jangka masa panjang. Frank telah dilaporkan mati secara misteri akibat keracunan tidak lama selepas kejadian di parti tersebut. Nanny kemudiannya berkahwin dengan suami ketiganya, iaitu Arnie Lanning. Mereka bertemu melalui iklan dating dalam sebuah akhbar North Carolina. Seperti Frank, Arnie juga adalah seorang pemabuk dan kaki perempuan. Tidak lama selepas perkahwinan mereka, Arnie telah mati mengejut akibat serangan jantung sangat misteri. Tidak lama selepas kematian Arnie, rumah milik pasangan tersebut telah musnah akibat kebakaran dan Nanny memperoleh 2 insuran rumah. Suami keempat, Richard Morton, mati akibat keracunan misteri tidak lama selepas ibu Nanny, Lou, datang untuk tinggal bersama pasangan itu pada tahun 1953. Walaupun dengan semua tragedi yang berlaku, Nanny belum puas untuk melalui alam perkahwinan. Malah, tahun yang sama kematian Richard, Nanny berkahwin buat kali kelima dan terakhir. Kali ini, dia berkahwin dengan Samuel Doss yang berasal dari Tulsa. Tidak seperti suami-suami sebelumnya, Samuel adalah seorang yang warak dan kerap ke gereja untuk beribadat. Samuel dan Nanny, walau bagaimanapun tidak serasi. Tidak lama selepas mereka berpindah bersama, Samuel secara tiba-tiba jatuh sakit disebabkan simptom seperti demam. Dia akhirnya dikesan mengalami jangkitan pada saluran penghadaman dan berjaya dirawat sembuh di hospital. Tidak lama selepas kepulangannya ke rumah, dia ditemui mati. Doktor pribadi Samuel yang terkejut dengan kematiannya yang secara tiba-tiba telah mengarahkan mayat Samuel di autopsi. Doktor menemui sebab kematian sebenarnya adalah disebabkan tahap kandungan arsenik yang tinggi dalam badan Samuel. Seperti sesuatu yang tidak kena, mereka mengesaki berlakunya perbuatan khianat dan serta-merta membuat keputusan untuk membuat laporan polis. Pihak berkuasa kemudiannya menahan Nanny dan akhirnya dia didakwa menyebabkan kematian Samuel. Setelah ditangkap, Nanny langsung tidak menyembunyikan apa yang dia lakukan kepada suaminya itu. Malah dia turut mengaku membunuh kesemua suaminya sebelum ini. Peliknya, ketika membuat pengakuan, dia kerap kali ketawa sambil menceritakan apa yang dia lakukan kepada mangsa-mangsanya. Mengejutkan lagi, Nanny turut mengaku membunuh beberapa lagi orang lain selain suaminya, termasuklah kakak, cucu lelaki dan ibunya sendiri. Namun begitu, dia hanya didakwa atas pembunuhan Samuel dan dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Nanny menjadi terkenal kerana perlakuan peliknya di dalam mahkamah. Dia juga turut digelar sebagai Giggling Granny, nenek ketawa, kerana cara ketawa dan senyuman yang aneh ketika menceritakan semula tindakannya yang tidak berperi kemanusiaan itu. Sesetengah daripada masyarakat menyalahkan kecenderungan membunuhnya itu kepada kecederaan kepala semasa kecil. Namun, Nanny mempunyai perspektif yang berbeza. Menurutnya, dia mendapat inspirasi tersebut daripada novel cinta romantik bagi mencari suami yang sempurna. Nanny menggunakan cara ini untuk mengurangkan hukuman yang dikenakan terhadapnya akibat pembunuhan yang dilakukan, kata Nanny kepada polis ketika disoal siasat. Itulah sebabnya saya mencari seorang pasangan yang sempurna, cinta sejati, cinta sebenar kehidupan. Walaupun ini bukanlah kisah pembunuhan paling sadis dalam sejarah dunia, namun senyuman dan gelak tawa Nanny dalam menceritakan kejadian yang berlaku pasti membuatkannya sebagai salah seorang penjenayah paling menggerunkan di abad ke-20.